Reciprocating pump tutorial. Jadi hari ini kita akan masuk tutorial berkenaan dengan reciprocating pump. So kita akan lihat beberapa soalan mudah dan seterusnya beberapa soalan yang agak mencabar untuk kita menyelesaikan masalah reciprocating pumps. Soalan pertama, for a single acting reciprocating pump, piston diameter is 150 millimeters, stroke length is 300 millimeters, rotational speed is 50 rpm, and the water is to be raised from through 18 meters. Determine theoretical discharge. If the actual discharge is 4 liter per second, determine volumetric efficiency, slip, and actual power required. Take the mechanical efficiency as 80%. So dalam soalan ini dia menceritakan tentang reciprocating pump atau piston pump dengan mempunyai diameter 150 mm, stroke length ialah 300 mm, rotational speed 50 rpm dan air cecair yang digunakan perlu diangkat setinggi 18 meter. Soalan berkendakkan theoretical discharge, volumetric efficiency, slip dan actual power required. Dan kita perlu mengambil kira mechanical efficiency as 80%. Theoretical discharge untuk single acting boleh dikira dengan menggunakan rumus ini. Q sama dengan A ln over 60. A adalah cross sectional area, L adalah stroke length dan N adalah RPM. Oleh itu kita perlu bahagi kepada 60 untuk mendapat jawapan meter padu per second. A kita boleh kira, kita mengetahui diameter adalah 150 mm sama dengan 0.15 meter, dan kita masukkan di dalam rumus area, kita boleh dapat 0.017674. Kemudian kita boleh masukkan di dalam rumus yang kita ada dengan mengambil kira stroke length adalah 300 mm. Setelah kita masukkan, kita boleh dapat jawapan sebagai 4.4185 meter padu, 4.4185 darab 10 kuasa negatif 3 meter padu per second, atau kita boleh ubah menjadi 4.4185 liter per second. Harus diingat 1000 liter bersamaan dengan 1 meter padu. Dan ini adalah rumus untuk mengira volumetric efficiency. Volumetric membawa maksud isi padu kita bandingkan di antara actual dan juga theoretical. Oleh itu, kadar alir adalah di dalam unit meter padu per second, memadai untuk kita mengira volumetric efficiency dengan menggunakan rumus actual discharge atau actual flow rate dibahagikan dengan theoretical flow rate. Oleh itu, daripada soalan kita mengetahui bahawa actual discharge adalah 4, tetapi theoretical adalah 4.4185. Jadi kita boleh dapat volumetric efficiency-nya ialah 90.53%. Kemudian slip kita boleh mengira dengan menggunakan rumus ini, QT tolak QA over QT. Kita masukkan semua nilai, kita boleh dapat slip 9.472%. So ini membawa maksud kira-kira 9 atau 10% kadar alir ataupun volume kurang daripada nilai theoretical. Secara actualnya kurang berbanding dengan nilai theoretical. Dan ini adalah rumus power. Rumus ini kita telah belajar dalam pembelajaran yang terdahulu. Power sama dengan rho GQH. Oleh kerana kita menggunakan air, kita masukkan density air sebagai 1000, gravity 9.81. Kadar alir kita masukkan nilai actual yang ada yang daripada soalan, dan H adalah ketinggian air yang perlu kita angkat. Oleh itu power required untuk mengangkat air setinggi 18 meter ialah 706.32 watt. Sekiranya diberi mechanical efficiency 80%, ia membawa maksud bahawa kita memerlukan lebih banyak power kerana 20% power yang kita bekalkan akan hilang sebagai losses dan sebagainya. Oleh itu, daripada kenyataan mechanical efficiency, kita boleh menulis sebagai
efisiensi adalah 0.8, sama juga dengan rumus power, iaitu power out dibahagikan dengan power in. Oleh itu, dalam keadaan dalam soalan kita ini, kita boleh memahami bahawa power out adalah 706.32. Ini adalah power yang mesti dikeluarkan oleh mesin untuk mengangkat air setinggi 18 meter. Oleh kerana berlaku kehilangan 20% di sini, oleh itu kita kena bekalkan power in yang lebih besar supaya 20% tenaga yang hilang ini, baki daripada 20% tenaga yang hilang, masih lagi boleh mengangkat air setinggi 18 meter. Oleh itu, kita boleh menukar equation ini. Kita pindahkan equation ini menjadi power in sama dengan 706.32 dibahagi dengan 0.8. So, kita dapat 882.9 watt. Ini bermaksud kita perlu bekalkan 882.9 watt kerana 20% daripada nilai ini akan hilang sebagai losses dan bakinya 706.32 adalah power yang tertinggal yang membolehkan air diangkat setinggi 18 meter. Ini adalah gambar rajah single acting reciprocating pump. Yang saya ingin terangkan di sini ialah diameter piston ialah diameter jarak daripada sini hinggalah ke sini. Ini yang dikatakan diameter piston. Kemudian yang dikatakan limit of stroke ialah berapakah jarak maksimum yang boleh kita gerakkan untuk piston. Ini adalah jarak maksimum. Selalunya jarak maksimum sama dengan diameter wheel di sini. Kerana apabila angsel ini berada di sini, piston akan tertarik dalam keadaan maksimum, dan apabila ia berputar dan menyebabkan angsel ini berada di sini, piston akan menolak secara maksimum. Oleh itu, limit of stroke di sini akan sama dengan diameter wheel di sini, bukan diameter piston. Oleh itu, saya harap tuan-tuan dapat memahami bahawa diameter piston berada di sini dan diameter wheel adalah berada di sini. Hubungan di antara diameter wheel akan sama dengan limit of stroke ataupun panjang piston bergerak.